empat perkara kita tak faham, kita tidak betul-betul, itu artinya pembohong. Pertama, man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhib. Nabi kata yang pertama tadi ini, barang siapa yang mendakwa empat perkara tapi dengan tidak ada bukti, maknanya tak faham, maka dakwaannya itu adalah dusta. Nabi kata, man idda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhib. Nabi kata, yang pertama sekali, barang siapa mengaku cinta kepada Allah, betul tak? Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, maka pengakuannya itu dusta. Jadi makanya disebut oleh musannif radhiyallahu anhu yang salah mengikut Wahabi ini tiga juga dia, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini yang salah. Yang salah, ya, mengikut akidah Wahabiyah, bukan Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, ya. Tapi dia orang dakwa itu sebagai tauhid yang sebenar mengikut Wahabi, tapi sebenarnya bukan, ya. Kita tiga, Asy'ariyah tiga, Wahabi pun tiga juga. Kita kena jaga tu, ya. Tapi yang tiga, yang Wahabi ini telah pun berkembang luas sekarang ni, sehingga masuk dalam kurikulum sekolah pelajaran, ya. Jadi makanya ada guru-guru yang pergi, orang yang pergi interview nak ambil tauliah guru agama, jawab agama Pulau Pinang, pergi buat temu duga, ya. Jadi bila ditanya bagaimana dengan tauhid kita, bagaimana dengan tauhid mengikut Sunnah wal Jamaah, dia jawab tiga ni, yang Wahabi, ya. Tauhid katanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wal sifat. Gagal, tak dapat tahu dia. Tapi dia mengaji dulu tu nampak macam mana? Ya, yang sebenarnya mengikut Asy'ariyah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, kita Asy'ariyah, ya. Kita ni Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah tiga, tauhidul wujud, maknanya zat Allah. Yang kedua tauhidul sifat, ketiga tauhidul af'al. Itu saja. Ya, ini tentang tauhid yang kita pegang mengikut Asy'ariyah. Tuan-tuan kena ambil yang tu, yang saya sebut yang kedua ni. Pertama tauhidul wujud, maknanya zat Allah. Kedua tauhidul sifat, sifat-sifat Allah. Yang ketiga tauhidul af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Itu saja, ya. Apabila kita ada tauhid itu, maknanya syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, itu laku, sah. Kemudian uluhiyahnya, uluhiyah kita ada juga uluhiyah, maknanya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, ataupun kita sebut sebagai tauhidul ibadah, tauhidul tasyri' wal iradah, ya. Dan dua perkara. Kemudian tauhidul qasdi wal iradah. Kita ada yang tiga tu. Itu ulama pecah lah, ulama muatir, mutaakhirin menghalusi lagi. Yang kata tauhid uluhiyah tu tiga, bukan hanya sekadar kita menyembah, kita pakai hukum Allah, jangan pakai hukum lain. Itu penting, kan? Itu uluhiyah, ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah, kita bergantung kepada hukum Allah, mentadbir negara, mentadbir diri kita sendiri, mentadbir keluarga, mentadbir masyarakat, mentadbir masjid, bagai-bagai bergantung kepada hukum-hukum Allah. Nampak? Itu sudah ada, memang sudah ada. Jadi ulama menghalusi lagi yang tauhid uluhiyah itu sudah ada, ya. Jadi makanya kita tidak perlu bimbang. Di sinilah maksudnya dia adalah yang maha asal yang kita baca ni, ya. Di mana tidak ada besertanya satu pun. Kerana Allah itu wujud nafsiyah. Wujud hanya semata-mata Allah, itu wujud nafsiyah. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin digambarkan oleh akal dan hati. Maknanya perkara yang mesti ada dalam fikiran kita, mesti kita programkan dalam akal kita bahawa Allah
tidak kelihatan atau tersembunyi oleh alam. Sebenarnya bukan begitu, ya. Jangan akal kita berkata, ya, Allah tak nampak. Tak nampak ni maksudnya nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata hati, ya. Jadi maka tu hati itu mestilah kita kena cerahkan. Usaha mencerahkan. Sebab itu Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah apabila sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh, sesudah dia berzikir, lepas sembahyang apa semua, dia akan menghadap langit. Dia akan baca Fatihah sampai matahari terbit. Dia baca Fatihah. Tu Nabi tak buat tu. Nabi tak buat, bid'ah. Ya, tapi dia buat. Ya, memanglah bid'ah, tapi bukan bid'ah yang haram, bukan bid'ah yang makruh, ya. Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik kerana nak buka mata hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadir-hadirat yang dirahmati Allah, nak buka mata hati, baca Fatihah. Cara yang mudah lah kita nak amalkan, ya. Mudah tuan-tuan boleh amal, semua orang boleh amal. Baca Fatihah sehari 100 kali. Tuan-tuan baca Fatihah sehari 100 kali, insya-Allah mata hati kita buka. Allah izin, ya, mata hati kita dibuka. Bila mata hati kita buka, kita akan nampaklah kebesaran, kewujudan, ya, perbuatan Allah, nama-nama Allah, ya, keindahan, jamalnya sifat Allah, qaharnya, begitu agung perkasanya Allah, ya, indahnya Allah, ya. Dan kita akan nampaklah, hanya yang kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Amalkan Fatihah, tak susah, semua ada Fatihah, kan. Sebab tu Fatihah ni perlu dalam semua keadaan. Nak doa kita kena Fatihah, ya. Nak rawat sakit dengan Fatihah, nampak, ya, ya. Tu nak buka mata hati dengan Fatihah, bukan tak baca Fatihah. Tak betul, ya. Kerana semata-mata konon Nabi tak baca. Banyak yang Nabi tak baca, yang hangpa tak baca. Banyak Nabi baca, hangpa tak baca. Nampak. Satu masjid saya pergi, tu imam dia baca doa, tak baca Fatihah, terus ayat kursi. Allahumma antas salamu minkas salam tabarak. Ubah kereta. Ya. Kemudian terus dia baca Allah, terus ayat kursi. Fatihah tak baca. Saat ni di hujung dia baca pula bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi. Ni bila Nabi baca lepas sembahyang dulu tu. Nampak? Yang Nabi tak baca dia buat. Yang Nabi baca dia tak buat. Kemudian hak Fatihah dia kata Nabi tak baca. Tak baca. Tak cerdik. Ya, tak cerdiknya bukan bodoh. Tak tahu pilih yang terbaik. Faham, ya? Orang tak faham, ya, kata cerdik ni marah. Ustaz kata tak cerdik, dia kata ustaz kata bodoh dah. Ya. Kalau bodoh ni kena hantar di sekolah cacat, sekolah, ya. Ya. Bukan. Ini tak cerdik. Tak cerdik ni tak pilih, tak tahu pilih yang terbaik. Faham tak, ya? Ya. Begitulah. Ada yang halal, ada yang haram, dia ambil yang haram. Itu tak cerdik. Ya. Ada yang manfaat, ada yang kurang manfaat, dia ambil yang kurang manfaat. Itu tak cerdik. Ya. Fatihah bila tak baca ni tak kena sangat-sangat lah. Dalam semua keadaan, tak ada sebab. Kalau baca jadi apa? Kita tanya pula. Kalau baca Fatihah jadi apa? Haram kah? Ya. Berdosa kah? Masya Allah. Tak baca bahasa Nabi, tak baca. Nampak tak? Hak lain banyak Nabi baca, apa tak baca. Macam tadi kan, bismillahirrahmanirrahim, Nabi tak baca lepas sembahyang. Jelas, ya. Itu amalan kita faham. Baik, kalau ubah kereta PMS. Penang, Malaysia, Singapura. 7721. MyV, ya. Ada siapa punya kereta? Oh, kita alhamdulillah dia radi. Sila ubahkan, ya. Satu lagi PKA, ya. Pulau Pinang, Kedah. Ni apa? Al-Ustaz. Pulau Pinang, Kedah, Al-Ustaz. 875. Ya, PKA Penang, Kedah, Al-Ustaz. 875. Ya. Itu dia apa ni? Livina warna putih. Ada, alhamdulillah. Terima kasih kerana bekerjasama, insya-Allah. Baik.
Kita sambung tadi ya. Maknanya kita nak kena buka mata hati ya. Ada 4 riwayat, ada menyebut hati menjadi gelap. Arba'atun min zulumatil qalb, dia kata ada 4 perkara, 4 faktor yang menyebabkan gelap hati. Hati tak nampak ya. Batnun syab'anu min ghairi mubalah, dia kata ya. Yang pertama sekali perut kenyang. Maknanya berukuran lah. Perut kenyang tak berukuran, sampai tak ada had yang makan tak roti ya. Melebihi had, makan kenyang, selalu makan kenyang. Nampak? Nabi kata kami, Nabi tak kata aku, Nabi kata kami akan makan bila kami lapar, dan kami makan tidak sampai kenyang. Itu dia, nampak tak? Itu bahasa Nabi. Kami akan makan bila kami lapar, dan bila kami makan pula tak sampai kenyang. Ini Nabi. Nahnu, Nabi bawa dengan nahnu, kami. Maknanya dia pimpin kita semua umat Islam. Umat Islam begitu. Dia makan bila dia lapar, dan jangan tunggu sampai nak kenyang baru nak berhenti. Itu mana kata dah tak ada ruang, dah tu keluar angin. Tak ada tempat nak masuk angin ya. Perut kita ni 3 ya. Yang atas sekali itu untuk angin ya, yang kedua untuk makanan, yang ketiga untuk air. Sebab tu kita jangan minum air dulu. Dah makan jangan minum air terus. Nampak tak? Dah. Sebab makanan duduk di atas. Kita kena tunggu kurang-kurang pun paling-paling tidak 15 minit baru kita minum air. Nampak tak? Ya, itu kaedahnya. Dia akan melemahkan kita punya daya ingatan atau kuman ya. Bila melemah daya ingatan kita, akan bawakan kita jadi lemah juga untuk membaca, menghafal dan sebagainya ya. Itu paling penting. Jadi yang pertama sekali kata Nabi, batnun syab'anun min ghairi mubalatin, yakni perut kenyang sampai tak ada had, sampai tak ada ukuran nak berhenti. Nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua, wasuhbatuz zalimina. Itu dia ya. Wa nisyanu dzunubil madiyah. Yang kedua, Nabi bersahabat dengan orang yang zalim ya, yang melupakan dosa-dosa telah lewat dengan angan yang panjang 4 lah ya. Yang pertama tadi ini perut kenyang, yang kedua wasuhbatuz zalimin, berkawan dengan orang-orang yang zalim. Yang zalim ni apa? Orang-orang yang fasik. Fasik ni ada 3 tuan. Ya, fasik ni ada 3. Pertama, dia tidak melaksanakan langsung perintah Allah, dan tidak pula meninggalkan yang haram. Yang haram boleh buat, yang Tuhan suruh dia tak buat. Nampak? Perintah Allah dia tak buat, yang haram dia langgar. Ini fasik nombor 1. Fasik nombor 2, perintah Tuhan dia buat, yang haram dia tak tinggal. Dan rokok dia bagi juga ya. Dia kata rokok boleh tekan sekarang. Benda tu haram kan. Tak gitu nak. Tang sembahyang dia sembahyang, mengaji, nampak? Baca Quran dia baca Quran. Tapi yang haram dia tak tinggal. Dia buat juga. Itu fasik nombor 2. Nampak ya. Hak nombor 3. Hak nombor 3 ni, yang Tuhan suruh dia tak buat, yang haram pun dia tak buat. Dia nampak tak? Itu nombor 3 punya. Orang ni kata tak payah sembahyang, tak payah sembahyang. Sembahyang ni orang jahat yang sembahyang. Yang sembahyang ni orang jahat sembahyang. Nampak tak? Pasal Tuhan kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nampak tak? Sembahyang itu boleh mencegah fahsya dan munkar. Maknanya orang fahsya munkar dan sembahyang. Orang tak ada fahsya, tak ada munkar, jangan sembahyang. Tak payah. Aku baik, aku tak buat apa. Aku tak buat kerja-kerja jahat, aku tak buat munkar, aku tak buat fahsya. Aku tak sembahyang tu munkar lah tu. Besar yang munkar tak sembahyang. Dia kata dia tak buat munkar, nak sembahyang buat apa? Nampak tak?
Tapi dia tak faham bahawa dia tak sembahyang tu, itu adalah mungkar yang paling besar. Nampak tak? Itu dia. Itulah kata tadi ni, hak wajib pun dia tak buat, yang haram pun dia tak buat. Judi tidak, tak isap rokok, tak buat kerja-kerja haram lah. Dia kata aku dah elok semua dah, tak ada apa. Nampak tak? Syurga duk tunggu aku, boleh kata. Ini 3 fasik kan. 3 fasik ni adalah orang-orang yang zalim. Kita jangan bersahabat dengan dia. Nampak tak? Tapi boleh berkawan dengan dia lah. Tak berkawan macam mana kita nak tegur dia? Kita kena kawan dengan dia juga supaya kita ada kemampuan untuk menegur dia. Itu kata, dan kata Nabi SAW. Kemudian unisyanu dzunubil madiyah. Yang ketiga, dia lupa kepada dosa-dosa yang telah lampau. Dulu tak sembahyang, masa muda sampailah dia sampai baliak yang kedua tak sembahyang. Baliak pertama 15, baliak kedua 40. Dan itu saya katalah, dalam kitab tak kata, kita pun boleh faham dah tadi. Main 40 baru sembahyang. Tak apalah, bagus, alhamdulillah. Dia mula sedap balik. Tapi daripada 15, 40 tu dia tak qada. Sembahyang-sembahyang dia tinggal tu, dia lupa kata nak qada. Nampak tak? Puasa-puasa pun dia lupa nak qada, nak bayar fidyah. Dia kena check balik tu. Aku mula sembahyang bila? Berapa banyak sembahyang yang aku tak buat lagi? Nampak tak? Bukan kata dah buat, dah mula buat sembahyang, yang lain terlupa begitu saja. Nampak tak? Macam kita hutang orang, nampak tak? Tak ada. Hari ni aku teringat aku bayar hak lama punya, lupa habis dah. Boleh tak? Dia kata tu boleh. Dia kata, hari ni baru teringat aku hutang hang. Nampak tak? Aku hutang hang 100. Aku bagi RM10 kan hari ni. Lagi 90 tu lupa. Nampak tak? Boleh ke tu? Macam tu lah. Kita kena tunai. Faham ya? Beginilah banyak manusia tak faham. Itu yang tak betul tu. Jadi maknanya itu yang kata-kata ini kita kena ingat kata Nabi. Macam ni dia akan hati. Bukan kata walaupun dia sudah sembahyang, tapi hati dia masih gelap. Maknanya tidak terbuka pancaran mata hatinya, belum buka lagi. Dia akan gelap. Dan akhir kata Nabi, watulul amal. Watulul amal, panjang dia punya angan. Baca dengan hamzah, amal bukan kalau baca na'in, ibadat, amalan, baca dengan hamzah, tulul amal, panjang dia punya angan-angan. Angan-angan yang tidak ada jalan laluan untuk sampai kepada cita-cita. Itu angan-angan majnin nama dia. Tak pakai. Angan-angan yang ada laluan, ada jalan, baru buka peniaga kecil-kecil, baru buka perniagaan kecil-kecil, berjayalah. Kemudian dia pun kasat lagi, kalau aku dapat buka lah, aku nak buka restoran besar lagi, ada jalan lah tu, memang ada jalan sebab aku nak menjaga. Nampak tak? Aku nak bagi kalau aku dapat buka restoran besar berjaya, aku nak bina satu surau di kawasan ni, tak ada surau, katalah tempat dia aku tak ada surau, dia nak bina surau. Ini bukan angan-angan majnin, memang ada dia punya cita-cita dan ada laluan. Ni laluan pun tak ada. Menjaga pun tak reti, tak pernah dengar. Menjaga tak terlibat. Menjaga kedai apa pun tak ada. Duduk menemu, aku nak buka restoran. Boleh? Kalau aku jadi tokeh restoran besar-besar. Ini baru angan majnin, sebab tak ada laluan, tak ada jalan yang nak sampai ke situ. Itu yang kata tadi ni kosong. Belum ada satu usaha ikhtiar sebagai penjana penggerak awal. Itu kita panggil amal. Kemudian Nabi kata warba'atun min nuril qalbi. Ada 4 sebab pula kita punya hati jadi cerah, mata hati kita boleh buka terang. Jadi ingat 4 kata Nabi. Yang pertama sekali, batnun jani'un min hadar. Cantik bahasa dia. Yang pertama, perut yang lapar kerana berhati-hati. Perut yang lapar kerana berhati-hati. Macam mana nak faham tu? Dia lapar dan dia makan pula benda yang dia untuk cermat, berhati-hati. Nampak tak? Dah ada lapar makan, bukan pakai lapar pakai bantai badan no. Dia lapar, walaupun dia lapar, dia nak makan tu dia kena ambil kira pula benda tu. Halal dan bersih, halalan tayyiban. Itu nombor 2. Nombor 1,
Perut lapar. Lapar ni bukan kita biar lapar, tak boleh. Kita biar lapar jadi gastrik. Ya, sebab perut kita ni dia ada masa dia taat kepada Allah. Makhluk yang lain daripada manusia ni taat kepada Allah. Nampak tak? Ya. Yang tak taat ni manusia. Tuan kata kan, tak ada amanah. Perut cukup amanah, dia akan keluar asid. Ya. Dia nak makan dia akan keluar asid. Nampak tak? Untuk nak bakar makanan kan. Itu dia. Jadi bila sampai masa dia akan bertindak, ada rasa lapar, ada retinya, ya. Mata begitu dia sampai masa dia nak tidur, dia patuh kepada Allah. Makhluk ni dia patuh, ya. Kita sebab ada hati tu, kita tak pandai dalam soal ni. Jadi makanya lapar ni bila terasa lapar, bila makan sedap tak mana, sedap tak lapar, baru tahu nilai makanan. Nampak tak? Ya. Bila dah kenyang, banyak dia punya komplain. Nampak tak? Yang tu tak sedap, yang ni tak kena, yang ni tak cukup, ya. Pasal dah kenyang. Nampak tak? Ya. Cuba lapar. Ya Allah, nah. Cuba lapar dia kata tadi ni, ya. Hampai nyok tu pun sedap. Ya. Hampai nyok, kan? Orang hisap ganja kan? Orang hisap ganja ni, ganja tu dia bagi lapar. Ganja tu dia bagi lapar, ya. Dia akan keluar satu jenis asid daripada perut kita, ganja tu, menyebabkan kita jadi lapar. Masa tu satu besian dia hampai nyok, dia makan habis. Itu dia, nampak punya sedap dia kata. Betul lah. Ini antaranya lah gejala dia kena faham kan. Macam tu lah. Jadi sedap tak mana tuan-tuan? Tak lapar. Bukan tak makanan tu, baru dia akan nilai alhamdulillah dia memang betul-betul janti ikhlas. Sebab benda tu dia macam sedap. Ya, itu penting ya. Perut kita tu sampai tahap tu lah dia boleh bagi tahu. Kemudian kata Nabi lagi, wa suhbatus salihin, bersahabat dengan orang yang salih, yang bukan fasik tadi lah. Lain daripada 3 watak tadi kita jumpa tadi ni, yang fasik tu salih lah. Ya. Itu artinya kita sebut sebagai salih. Salih ni kalau ikut daripada Syekh Abdul Rahman Jibril yang menulis kitab Jihad, satu kitab nama dia Jihad. Itu dia kitab tu ada lebih kurang 15 perkara ya yang boleh membawa kepada kesalehan. 15 perkara yang boleh bawa kepada kesalehan. Yang pertama sekali, orang-orang yang salih, yang kata salih ni mesti ada semangat jihad. Jihad nombor 1. Jihad nombor 1. Nampak tak? Kita akan bertindak, kita akan cuba bertindak apa-apa berlaku untuk Islam, apa-apa kerajaan yang penentangan Islam, cabaran kepada Islam, ya. Ada apa-apa juga berkaitan dengan Islam, kita akan bela. Walaupun tak sampai masa tu, kita sudah ada satu keinginan besar dalam diri kita, satu azam yang kuat. Nampak? Aku akan bela Islam. Apa jadi pun aku akan bela Islam, walaupun dia tak sampai kepada klimak itu lagi. Itu pentingnya jihad nombor 1 ya. Dan yang paling akhir 15, dia seorang yang pemaaf. Pemaaf ya. Dulu kita tengok seorang ulama besar, ulama kita ala juga, Abu Hamka ya, Dr. Hamka ya. Dia kena tangkap dua elok-elok di rumah dengan anak pinak, tiba-tiba datang pihak polis, datang dalam pakaian preman, tangkap dia, bawa dia pergi ke pada polis. Dia pun tak tahu pasal apa. Rupanya ada fitnah ya, fitnah mengatakan dia terima bayaran 2 juta daripada Malaysia. Masa tu Tunku Abdul Rahman ya, terima daripada Malaysia untuk menggulingkan Soekarno. Nampak tak? 2 juta masa tu punya besar zaman Tunku, bukan sikit ya. Yang kata pula Tunku Abdul Rahman pula, yang kata punca ada yang bagi sogok untuk menjatuhkan, tangkap ya. Dan dia orang penjara lah dia. Tapi sebelum tu banyaklah dia punya ancaman-ancaman yang begitu berat kepada dia, penghinaan yang berat kepadanya ya. Bila naik order baru pengganti ya, naik Soeharto, dia dimaafkan, dibebaskan
sebab tak ada salah apa. Ya, sedang duduk di rumah, datang satu sorat kecil, sorat datang, satu perempuan datang sorat kat dia, buka dalam tu Soekarno tulis, kalau dia mati minta Buya Hamka semayang jenazah dia. Oh dia tapi yang tangkap dia tu Soekarno, nampak tak? Dia pergi semayang jenazah. Dia kata antara sebab aku suka nak sembahyang, memang nak tunggu nak sembahyang jenazah Soekarno, pasal dia bagi kesempatan dekat aku boleh tulis, boleh siap tafsir Al-Azhar tu, nampak tak? Dalam penjara dia bagi masa yang lapang dekat aku supaya aku tak terikat dengan mana-mana kerja, sehingga aku ada kesempatan untuk menulis tafsir Al-Azhar, nampak tak? Tapi itu dia. Orang yang buat fitnah kat dia tu, orang tu pun sakit teruk, ya, hantar anak dia. Orang tu bukan Islam, yang hantar tu orang Kristian, tapi ketika dia dah berat sakit, dia hantar anak dia, ya, anak dia seorang masuk Islam, nak berkahwin dengan seorang yang bukan Islam. Hampa pergi jumpa Hamka, hampa pengucap syahadah depan dia, minta suruh dia ajak hampa Islam. Tu dia, nampak? Dia boleh terima. Kita kalau halau dia lah, itu terima. Saya anak sekian-sekian orang, bapak saya begini-begini, dia tahu tak apa. Bapak saya suruh kami datang jumpa Abuya, minta supaya Abuya Islamkan bakal suami saya, dan Abuya mengajar Islam kepada kami dengan sempurna. Dia ajar sampai boleh faham. Ini Hamka, ya. Sifat pemaaf cukup tinggi, ya. Kita nak balas, pasal apa kita nak ambil balas, kita pun bukanlah elok orang mana pun, ya. Mungkin ada banyak kelemahan-kelemahan kita yang kita tak nampak. Itu paling penting sekali lah. Saja kita lihat sifat yang paling halus sekali, yang kata tadi soleh. Seorang yang soleh adalah orang yang pemaaf. Boleh kan? Itu nombor 15, ya. Berdua sampai nombor 14 tu lain kali kita bahas. Tempat yang mula dengan bawah sekali itu besar sekali. Nombor 1 sekali besar jihad, dan yang bawah sekali adalah pemaaf. Tuan-tuan, ya, jadi kita kena ambil maaf, mudah bagi maaf, jangan dendam, jangan taram, jangan nak balas. Itu paling penting, ya. Barulah pintu mata hati kita akan terbuka terang, itu faham. Kemudian kata Nabi, wa hifdzuz dzunubi wa qasrul amal, dan mengingat akan segala dosa-dosa dia. Duduk pagi petang siang malam dia ingat dosa dia. Ini amalan yang dilakukan oleh sahabat besar Umar Ibn Khattab. Umar ni tiap-tiap malam dia akan cari dia punya kesalahan. Dia ada diary, ya. Antara orang yang pertama buat diary, ya, dalam perjalanan sejarah diary ini, bukan orang putih kan. Orang mula-mula menyusun diary ni Umar lah, nampak tak? Dia ditulis hari-hari, dia tulis apa yang dia buat, siapa dia jumpa, apa perkara yang dia buat, apa kesalahan, dia tulis semua. Malam dia akan hukum diri dia. Dia bangun sembahyang tahajud, kemudian dia nampak di mana salah, dia mohon ampun, dia hanya ambil rotan, dia pukul dia sendiri. Nampak tak? Dia ambil rotan, dia pukul dia sendiri. Bukan pukul sikit-sikit, pukul besar, ya. Pukul kasar sehingga luka, ya, kulit dia. Ini Umar. Jadi bila dia makan, anak dia Abdullah, ya, Abdullah bin Umar jumpa diary dia. Jumpa diary, tengok dalam diary itu. Tapi sebelum anak dia buka diary itu, ketika nak bagi mandi dia, tengok di belakang dia parut-parut luka, bekas rotan. Ya, dia tak boleh buat, bagi tunjuk kita macam itu bukan amalan Nabi. Nampak tak? Itu dia punya sendirilah, ya. Atas dasar dia sendiri. Anak dia kata pak dia kalau lawan tak pernah kalah lah. Pak dia tak pernah kena pukul. Yang dia pukul orang dah. Nampak tak? Ya. Dalam semua pergelutan, semua perlawanan apa semua, dia tak pernah kalah. Dan orang tak pernah pukul dia. Tak pernah kena pukulan orang. Macam mana bapak dia boleh luka di belakang, tapi depan tak luka, belakang saja. Ya. Rupanya dia jumpa rotan bapak dia, kemudian tengok diary bapak dia, baru dia tahu rupanya bapak dia menghukum dia sendiri, ya. Hukum dia sendiri, dia minta ampun kepada Allah, ya. Ini satu di antara
amalan yang amat besar sekali yang kita patut contoh, bukan contoh turutan kita, tak payahlah. Kita bertaubat kepada Allah, ya. Kena cek balik dosa-dosa kita banyak. Apa dosa aku dengan orang, dosa dengan mak, dosa dengan bapa, dosa dengan keluarga, dosa dengan sahabat, dosa dengan rakan-rakan kerja, ya. Dosa dengan jamaah. Nampak tak? Kalau kita guru, dosa dengan murid. Kalau kita murid, dosa dengan guru, ya. Itu dia, ya. Kita kena cek semua dosa-dosa kita. Sekurang-kurangnya kita bacalah buku-buku yang ditulis tentang dosa-dosa. 375 dosa ada satu buku ditulis, ya. Dosa-dosa besar, buku ditulis Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditulis satu buku tentang dosa-dosa besar. Kita baca dosa-dosa itu semua dan kita cuba bayangkan ada tak kita terlibat dengan mana-mana dosa. Kalau kita tak tahu nak cari dosa lah, cuba kita lihat senarai dosa-dosa yang disusun oleh para ulama, kemudian kita buat suatu penghizaban apakah kita terlibat dengan dosa-dosa yang disenaraikan. Itu dia lah, baru betul. Kemudian kita mohon ampun. Kalau ada kena mengena dengan orang, kita kena jumpa lah orang tu, pergi carilah, nampak tak? Minta dihalalkan, dimaafkan. Itu paling penting sekali. Wah, ini di antaranya untuk nak buka mata hati kita. Dan yang akhir sekali, wa qasrul amal, pendek angan-angan. Tak banyak angan-angan, ya. Yang duk ada tu buat dulu, yang duk ada tu kerjakan dulu, yang duk ada tu laksanakan dulu, yang ada tu buat seelok-elok, ya. Ya. Jangan angan-angan nak jadi wali Allah, tak betul, ya. Kita kena berjalan, bergerak di atas rel hamba-hamba Allah yang soleh. Itu sebagai contoh kita sebutlah. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham yang itu, bagus, ya. Sebagai satu pengajaran yang penting. Baik. Kemudian kita sambung lagi lah, ya. Bila kita sebut semoga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa pada azal, ya. Pada azal, yakni pada zaman yang tidak didahului oleh tiada, juga Allah Maha Esa, ya, dalam abadi selama-lamanya. Hal keadaan ini disaksikan oleh hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu." Allah telah ada pada masa belum ada suatu selain Allah. Jadi bila ditanya di mana Allah, di mana Allah, istilah mana tu tidak layak ditanya kepada Allah, sebab Allah ada sebelum adanya sesuatu. Nak kata ada di langit, langit mai kemudian Tuhan buat. Nak kata duduk di mana? Di bumi, bumi datang kemudian. Nak kata aras, aras Tuhan baru buat, bukan dia mai dulu pada Allah. Nampak tak? Itu Sayyidina Ali jawab. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, di mana Allah? Ya, Allah ada di mana sebelum dia tidak ada sesuatu melainkan dia, maka itulah dia. Nampak tak? Jadi tak boleh kata di mana. Kalau kata di mana, benda tu sudah ada dulu daripada dia. Maka tu Imam Abu Hasan Asy'ari susun sifat salbiah. Sifat salbiah yang 5 tu sebagai kawalan, sebagai untuk menafikan sebarang anggapan ataupun sebarang perumpamaan persamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya di mana? Ya, kita dah hafalkan dalam surah Al-Quran dan disebut di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu jawapannya adalah dalam ayat kursi. Ayat kursi dah memberi jawapan, ya. Siapa Allah itu yang beri jawapan qul Allah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa dia bersifat ketuhanan? Fatihah jawab dia. Nampak? Ya, begitu. Boleh? Jadi kalau kita boleh lihat tahap tu, kita boleh faham begitu, mudah kita bawa. Itu di antaranya lah. Baik. Kemudian hadis ini di samping pengertian lahiriah, ya. Di samping pengertian di sini dia kata hadis ini samping pengertian lahiriah menggambarkan qidamnya Allah Taala. Itu paling penting tu. Ya, qidamnya Allah tadi tidak ada awalan, tidak ada permulaan, melainkan Allah yang mendahului segala-gala. Ya. Di samping pengertian lahiriah menggambar qadimnya qidamnya Allah SWT, juga menggambarkan pula bahawa selain Allah
berupa alam sekalian seperti bumi, langit, lain-lain sebagainya. Meskipun pada lahirnya kita lihat ada wujud, tetapi pada hakikatnya adalah adam dan tiada. Nampak? Itu dia. Kena faham mengaji dulu tu orang. Kena faham dulu tu orang. Pada lahiriahnya memang adalah langit, bumi, matahari, bulan, ya, gunung, ganang, bukit, bukau, sungai, laut, lurah, tasik, paya, ya, manusia, binatang, hayawan, ya, serangga, apa-apa unsur-unsur gas bagai-bagai yang kita lihat pada alam langit ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah, ya, yang terjadikan langit bumi dan barang di antara langit dan bumi yang kamu tak nampak. Antara langit bumi itu banyak benda kamu tak nampak. Gas, nitrogen, ya, kamu tak nampak. Ada dalam antara langit dan bumi, kamu tak nampak semua itu, ya. Tapi dia sebut Allah dulu. Allahul ladzi Allah alladzi itu ismul mausul dia panggil, ya, merujuk kepada Allah. Bahwa Allah, ya, adalah pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Khalaq, maknanya kita telah menjadikan langit dan bumi ini, dan barang di antara langit dan bumi itu juga semuanya Allah jadikan. Jadi bila kita sebut dulu tu, mana benda-benda ini datang kemudian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami bukanlah masbuk yang datang kemudian. Macam makmum masbuk, saya masbuk lah tadi. Satu rakaat masbuk. Ya. Itulah. Maknanya jemaah imam telah mendahului saya satu rakaat. Jadi Allah kata dalam Quran, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami bukan masbuk, tidak termasuk dalam golongan masbuk yang datang kemudian. Kami yang datang dulu dalam semua perkara, ya. Jadi maknanya Allah adalah mendahului segala. Jadi pada zahirnya kata musannif, ini nak faham tu kitab ni kita nak baca tu, ya. Semua kita nampak lihat, meskipun pada lahiriahnya kita lihat ada wujud, betul? Tetapi pada hakikatnya, hakikatnya, bukan syariatnya, hakikatnya, bukan syariatnya, hakikat. Pada hakikatnya adalah adam, ain dibaca adam. Adam ni tidak ada. Tidak ada. Ya, sebab tidak ada benda. Tuhan buat langit bumi ni bukan dengan benda. Faham, ya? Allah jadikan tiap-tiap suatu, Allah buat dengan besi. Allah jadikan besi bukan dengan besi. Allah jadikan batu bukan dengan batu. Sebelum jadi batu tidak ada batu, kerana Allah dulu daripada batu. Nampak? Tengok. Faham, alusi sikit, nah. Allah buat besi, besi datang kemudian. Bukan dengan besi. Kita buat pintu besi dengan besi. Kita buat rumah batu dengan batu. Betul tak? Sebab batu tu mai dulu daripada kita, besi mai dulu daripada kita. Allah buat besi bukan dengan besi, kerana Allah dulu daripada besi. Nampak tak? Bila dulu daripada besi, tidak ada besi, Allah buat benda yang tidak ada. Betul tak? Itu artinya Al-Qayyum, Qayyum, berdiri sendiri. Bukan dia berdiri dengan projek, berdiri dengan hardware, berdiri dengan satu pihak, berdiri dengan satu awalan, berdiri dengan satu perbuatan yang berasingan, berdiri dengan satu kongsi lah. Sebab dia Allahul Hayyul Qayyum, dia adalah Qayyum. Nampak? Berdiri sendiri. Qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi maknanya dia buat besi bukan dengan besi, sebab besi mai kemudian. Kalau dia buat besi dengan besi, mesti ada besi dulu daripada dia. Nampak tak? Macam kita lah, nak buat rumah, kena ada bahan-bahan ni dulu, ya. Kita nak masak, kena ada bahan dulu. Bahan-bahan ni datang kemudian, datang dulu daripada kita, bukan kita datang kepada kemudian. Jadi kita ada lemah semua yang kita jadikan tadi ni. Dia pada asalnya Allah, sebab tu dia kata bila Allah kehendaki nak menjaga sesuatu, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu, hanya yaqula lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Nampak tak? Jadi dengan apa? Itu yang tak ada lah. Jadi dengan apa? Jadilah, ya. Langit yang pertama besi, bukan jadi dengan besi. Jadilah langit yang kedua, ya, gangsa, bukan dengan gangsa, tembaga, ya. Ya, itu dia. Jadi langit yang ketiga dengan
dengan perak, ya. Jadi perak, yang dengan langit ketiga perak, bukan dengan perak. Sebab belum ada perak. Ya. Kerana Allah qiyamuhu binafsihi al-qayyum, dia berdiri sendiri, nampak tak? Dia semua dengan sendiri, itu panggil wujud nafsiyah. Faham? Ya, faham, ya? Kalau biar faham dulu tu, baru kita nampak sebenarnya pada hakikatnya tidak ada satu apa-apa melainkan Allah saja. Jadi yang wujud sebenarnya wujud apa? Wujud Allah. Jadi kita yang wujud ni wujud apa? Wajah Allah. Kita ni adalah wajah Allah, macam bayang kita dalam cermin. Kita ni macam bayang dalam cermin, nampak tak? Yang sebenar-benar wujud di luar cermin kita, nampak tak? Yang dalam cermin itu wajah kita. Betul? Jadi langit bumi ni, makhluk ni semua adalah wajah Allah. Betul tak? Sebab tu kita sebut dalam Al-Fatihah, ya, inni wajahtu wajhiyya. Nampak tak? Ku hadapkan wajahku yang wujud sekarang ini kepada wajah Allah. Perbuatan Allah yang lahir wujud dengan perbuatan Allah. Aku ni wujud dengan perbuatan Allah. Berdiri depan Allah sekarang ni dengan Allah, bukan dengan aku. Faham, cantik. Kalau boleh faham begitu, barulah sembahyang tu sah, sembahyang tu mengenal Tuhan. Kalau tidak, dia tak kenal. Dia tak tahu dia kenal diri dia. Nampak tu? Dia kena mengaji sampai ke situ lah. Kita kena bawa penghayatan sampai ke situ. Mula bawa secara ilmu dulu. Kita bawa secara ilmu, akhirnya ilmu tu akan jadi sebagai satu pegangan dan keyakinan. Dia kena ilmu. Sebab tu ilmu mesti dituntut dulu. Bab ni kena tuntut dulu. Ilmu ni kena cari dulu. Dah jumpa ilmu, tak apa, kita simpan nak akal dulu. Peringkat pertama masuk akal. Nampak tak? Dia nak turun mari ke bawah ni, lambat sikit lah. Nak turun tu, nampak tak? Nak jadi sebagai suatu anutan, suatu kesedaran yang kata wajadah. Daripada wujud jadi wajadah. Artinya wujud jadi wajadah. Nampak tak? Dia kena ada wajadah, wajad. Mesti wujud dalam ni. Nampak tak? Maknanya bila wujud dalam ni panggil apa? Zauq, rasa, feeling, orang putih kata. Boleh faham kan? Nah, tak ada feeling tu, duduk gelap tu. Nak feeling, mata hati kena buka. Tak buka mata hati, habis. Tempat feeling bukan di sini. Nampak tak? Tempat feeling di sini, hati. Maka di situ kita kena bentuk, kena buka mata hati jadi satu pintu yang terang. Dia panggil ulul albab. Nampak tak? Kita ni adalah ahli ulul albab, orang yang punya matahari, yang ada mata hati. Dengan mata hati tadi baru kita nampak akan perbuatan Allah, kebesaran Allah, kewujudan Allah. Baru kita sebut la ilaha illallah, kenal. Baru sampai makam tu, ya. Jangan ambil faham baik. Kemudian kata lagi, ya, yang disebut dalam ciri yang boleh kita faham lah, ya. Jadi dia kata ada 4 perkara kita nak kena faham juga, ya. Kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada penghayatan, jadi pembohong, dusta. Orang berdiri depan Allah kan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima. Tuhan kata hang pembohong, hang pembohong. Hang baca, hang akui, tapi hang tak tahu apa hang kata. Nampak? Sebab tu kita kena faham tuan-tuan, apa kita baca, kita kena faham, ya. Sebagai tanda sembahyang ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam bab tawaduk, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal bacaan-bacaan dalam sembahyang. Daripada awal kita takbir sampai bagi salam, tuan-tuan, wajib, bukan sunat, wajib kita kena mengetahui isi kandungan bacaan kita dulu. Pertama, dia ada 3 faham ni. Pasal kita orang Melayu bukan Arab. Kita orang Melayu bukan Arab, susah nak faham Arab. Pertama kena faham makna secara literal, secara bahasa. Nampak tak? Lughah. Sebab tu orang lebih mengaji di mana-mana pusat pengajian tinggi, nak masuk mengaji syariah, dia kena mengaji lughah dulu. Kena ada kamus. Nampak, ya? Paling penting merujuk kepada kamus. Vocabulary tu, perbendaharaan kata dalam bahasa Arab tu mesti kena banyak. Nampak tak?
Asas-asas dia, bukan wazan, asas-asas. Kursiyun, kursi, nampak tak? Maktabun, macam tu lah ngaji meja. Nampak tak? Yadun, rijlun, ainun, nampak tak? Itulah yang budak-budak ngaji kan. Kena faham dulu. Ambil semua nakirah, semua nakirah. Dia kena mengaji begitu dulu. Dah habis yang dalam masa yang sama mengaji. Mengaji nahwu. Secondly kena mengaji nahwu pula. Nombor 2 kena nahwu. Itu dia. Itu yang kita saya cerita tentang Syekh orang gali kubur yang nampak surga, taman surga dalam kubur. Kemudian dia surrender, tak mau gali kubur dah, nak mengaji. Aku nak jadi penuntut ilmu. Maka dia pun mengaji kat Tok Imam Masjid di Syria. Ya, dia mengaji kat Tok Imam Masjid tu. Tok Imam kita akan mengaji kitab Jurumiyah tu. Hang nak mengaji, hang nak jadi orang pengajian, hang jadi orang yang punya ilmu, hang kena mengaji nahwu dulu. Kitab apa nahwu? Kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Hang kena hafal dulu Matan Jurumiyah tu. Hafal. Dan kawan saya dulu hafal Matan Jurumiyah, hafal panjang, satu buku nak habis. Hafal dia punya matan tau. Ya, hafal dia habis hafal. Nampak tak? Mai satu orang kampung, orang masjid minta baca doa dia tak? Hari ni Tok Imam tak ada. Ampanya orang-orang rajin mengaji lah, mesti boleh baca doa ya. Mailah baca doa. Saya dengan kawan saya kata kita nak baca doa tu. Sebab kami duduk 2 orang, saya baca setengah, dia baca setengah. Punya panjang, nak habis Matan Jurumiyah tu. Nampak? Tuan rumah punya seronok lah. Dia kata hari ni dah baru jumpa doa punya panjang, dia kata. Rupanya kami bukan baca doa, kami baca nahwu. Nampak tak? Nahwu tu lah. Nampak tak? Sedap lah bunyi lah. Tu dia sedekah pada masa tu RM10 punya besar tuan abang lah. Punya besar RM10 tuan abang. Kita kawan saya, kita bukan tipu dia, kita baca betul ya. Matan Jurumiyah tu habis satu buku kami baca 2 orang. Saya setengah, dia setengah. Kami hafal. Nampak semua pakai doa amin, tak kecil mata katanya. Dia pun tak pernah dengar doa tu. Tak pernah dengar doa dulu kan Matan Jurumiyah wuduk. Nampak tak? Tak gitu kan. Dia faham. Tak baca sarah lagi tu. Tak masuk kitab sarah lagi. Baru masuk kitab nahwu. Tu masalah yang kata tadi ni. Akhirnya bila tu masa pergi interview masuk Allah ya, interview nak pergi tauliah pun dia suruh, dia tanya sikit pasal nahwu terima. Pasal interview saya dalam bahasa Arab. Saya punya tauliah kelas A, D dia panggil D, kelas tinggi ya. Dia nak ambil trailer punya lesen ya, dia kena bercakap dalam bahasa Arab dulu, kemudian baca kitab Arab, kemudian baru dia nak bertanya lain-lain. Nampak ya? Alhamdulillah. Habis sembang bahasa Arab dulu. Dia tengok kita punya susunan kata-kata fasahah kita, dia nak tengok ya. Kemudian kita punya bahasa fusahah bahasa tu nak tengok. Kemudian dia nak tengok kita punya nahwu, grammar kita cakap ya. Kemudian dia bagi kita, dia buka muka surat, suruh baca terang, explain. Baru dia dapat kelas D tu. Ya. Dia kenal, dia buat gambar kenal saya sangat sampai lah ni. Kalau tengok dalam senarai tauliah, nombor tauliah saya 154. 154, dan kalau tengok tauliah saya 154. Dia baru situ kelas D. D itu tinggi. Anak murid saya pergi interview, anak murid saya ramai pergi interview, saya recommend lah. Dia kata Ustaz Zan recommend lah. Awak tak ambil kelas D je lah. Tok guru hamba ambil kelas D, kami tak sampai itu lagi, tak boleh lagi lah. Kami ambil kelas bawah dulu. Tadi itu artinya tak faham. Baik. Sajalah kita nak dia faham tuan-tuan ya. Pertama sekali orang sembahyang ni dia kena faham apa dia baca. Nombor 1 dan 4 tu. Pertama dia kena faham, kedua maknanya dia mesti punya ilmu tentang bacaan. Bacaan tu kena betul. Itu penting, perlu kepada tajwid. Sebab dalam Quran ni kita ada baca 3. Pertama dia rukun, kedua sunat. Tajwid ni kita kena baca ya. Istimewa
bacaan-bacaan dalam rukun-rukun qauliyah yang 5. Ya, dua. Yang ketiga, ya, penghayatan. Bila Rabbi ighfirli, Rabb ighfirli, Rabb ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan bagi aku. Kita kena kenal dosa. Nampak tak? Itu yang kita faham tak? Yang kita tafahum, faham ni dah dia. Nampak tak? Ini kemuncak faham yang dikatakan dalam sembahyang. Bila kata Rabbi ighfirli, ya Tuhanku, ampunkan bagi aku. Nampak tak? Maka kita akan sampai kepada faham. Baru faham sesudah tahu makna. Kalau tak tahu makna, macam mana nak faham? Betul tak? Itu faham. Orang Arab dia tak payah nak ambil lughah tu daripada bahasa Arab, sebab dia Arab, tak payah. Dia terus kepada faham. Nampak? Kepada faham. Itu paling penting. Itu nombor 4. Ya. Dan nombor 5, kita akan merasai kesan dia. Ya, kesan daripada faham tu, iaitu kita akan terasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih tertumpu dalam ibadat. Itu panggilnya khusyuk. Nampak? Ya? Kita tak dapat tumpu. Kita bercakap, bahasa kita tak tahu, orang yang dengar pun tak tahu bahasa kita bercakap. Apa kita nak khusyuk? Nak khusyuk macam mana? Ya? Nak bercakap dengan Tuhan, tak faham bahasa Tuhan. Ya? Saya guna bahasa Tuhan tu bahasa hadis lah. Nabi kata, ta'alamu lughatul arabiyyah fa inna lisanullah azza wa jalla. Nampak? Belajar dengan bahasa Arab kerana dia adalah bahasa ahli-ahli syurga dalam syurga. Nampak? Itu bahasa dia. Faham? Itu satu pendapat lah. Baik. Sambung ya. Jadi kata Nabi, apabila dia kata ada 4 perkara kita tak faham, kita tidak betul-betul, itu artinya pembohong. Pertama, man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzib. Nabi kata yang pertama tadi ini, barang siapa yang mendakwa 4 perkara tapi dengan tidak ada bukti, maknanya tak faham, maka dakwaannya itu adalah dusta. Nabi kata, man idda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala, fada'wahu kadzib. Nabi kata, yang pertama sekali, barang siapa mengaku cinta kepada Allah, betul tak? Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan larangan Allah, maka pengakuannya itu dusta. Jadi sekarang dia kata aku cinta kepada Allah, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, meninggalkan apa yang haram itu dia. Itu dulu, bukan menunaikan apa yang wajib. Meninggalkan yang haram itu dulu. Perkara haram jangan buat langsung. Apa-apa kita kenal perkara haram tu, ya. Mengikut Ibnu Maskawai, dia ada 4 kumpulan. Pertama yang berkaitan dengan hati, kedua berkaitan dengan lidah, nampak tak? Ketiga berkaitan dengan tangan kaki, nampak tak? Yang keempat berkaitan dengan orang lain. Itu 4 macam dosa haram kita kena kenai. Boleh tak? Pertama, haram-haram yang ada kaitan dengan hati, akidah lah. Lagi akidah tu kalau dah salah, lingkup lah kita. Yang kedua, ni apa? Penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, itu semua haram lah. Haram berdengki, haram berhasad, nampak tak? Haram riak, haram wujud, haram sub'ah, nampak tak? Itu nak kena jaga tu. Semua penyakit-penyakit batin. Imam Ghazali khaskan 10 saja. Dalam Ihya Ulumuddin dia jadikan 10, kemudian pecahan dia tu berindang-indang. 10 tu perkara yang haram tak boleh kita buat. Dalam Ihya Ulumuddin ada, dalam bimbingan mukmin pun ada, dalam Siyarus Salikin pun ada. Nampak tak? Tuan-tuan boleh buka. Tengok ya. Mukhtasar Ihya Ulumuddin pun ada. Semua tu dalam Rumi sekarang dah keluar banyak cerita Rumi ya. Tuan-tuan boleh baca. Tu saya sebut nama kitab kan. Ada 10 penyakit yang kata haram ni kita kena buang penyakit jiwa. Itu haram yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan lidah, masya-Allah 17. Macam 17 rakaat sembahyang. 17 perkara lidah. Nampak tak? Nabi kata dekat Muaz,
Kamu kenalah jaga semua ibadat kamu buat, sembahyang, puasa, zakat, apa kamu buat, penuntut ilmu, kebajikan yang kamu buat ni semua, dia kena ada satu pagar. Kalau tak ada pagar tu lingkup. Nampak tak? Bila kamu sudah buat ibadat-ibadat ini semuanya merupakan satu rumpun amal ibadah, macam satu rumah yang telah siap sedia, bunyanul Islam dia kata siap, kamu kena buat pagar. Nampak tak? Pagar tu adalah kufa alaika hadha, dia pegang lidah. Nabi pegang lidah, Nabi kufa alaika hadha, hendak kamu kena jaga lidah. Semua lingkup pada lidah. Nampak? Nah, ni pagi ni kita mai sembahyang subuh, pahala besar ni. Banyak pahala kita dapat ni. Pagi ni kita mari, nampak tak? Tuan-tuan datang pagi ni, banyak pahala tuan-tuan dapat pagi ni. Pahala keberkatan rahmat Allah turun waktu subuh. Ya, cukup besar. Jadi Nabi soal turun, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan cuaca subuh. Nampak tak? Sebab cuaca subuh ni banyak perkara yang kita abaikan, yang kita lengah, yang kita alpa. Nampak tak? Hilang segala kebaikan. Sebab dia adalah punca segala kebaikan kebajikan sembahyang subuh. Waktu subuh itu adalah waktu yang paling tinggi yang Allah nak bagi kepada seorang peniaga yang nak maju berniaga kerana subuh. Nampak tak? Seorang pemerintah yang pandai mentadbir kerana subuh. Ya, seorang bapa ya, yang ketua keluarga untuk pimpin keluarga balaghah kerana subuh. Seorang ibu ya, untuk bawa keserasian ataupun kemesraan rumah tangga kerana subuh. Nampak tak? Kesihatan badan kita yang nak pimpin kepada kesihatan sembahyang subuh. Nampak tak? Basak sangat-sangat ya. Itu dia punya subuh tadi ni. Jadi pendek kata, yang kita nak faham, habis dah kita buat semua, dia lingkup semua habis. Itu macam mana? Saja kata tak nampak kawan kita. Ini punca pasal sibang pula. Nampak? Ya, kita tanya kawan kita 3 subuh tak nampak. Yang pasal tu, yang kawan terus jawab pula. Dia memang dia subuh ke dia main. Nampak? Tengok, betul tak tu? Sikit ya. Dia memang subuh dia tak main. Jangan susah nak pergi subuh dia ni. Nampak tak ya? Dengan malas, dengan badok, macam-macam kita kata. Habis pagi tu punya pahala semua bagi kat seketui ya. Dia duduk di rumah, dia dapat pahala percuma, pahala kuliah, pahala sembahyang subuh, pahala zikir, keberkatan, rahmat, dia dapat semua di rumah. Kita balik kosong, tak ada apa. Nampak tak? Itulah. Kenapa? Mengumpat lidah punya pasal. Kita kena jagalah. Kita tengok orang yang banyak mati hari Jumaat, orang yang meninggal pada hari Jumaat, antara boleh nampak dia punya kebaikan lidah. Ya, orang yang kebaikan lidah ni tak silap ya. Yang pengalaman saya duk tengok orang mati hari Jumaat ni. Bila mati hari Jumaat ni kita fikir dia ni apa dia punya watak dia. Bukan sembahyang dah. Kita tak tengok tentang sembahyang, tak tengok dia punya ibadat. Tengok dia punya perangai, dia sikap dia. Dia ni lidah dia bagus. Mulut dia bagus. Nampak tak? Hina orang, tak cakap pasal orang, tak kutuk orang. Dia cakap pasal dia. Pasal dia pun dia habaq yang mana? Yang mana yang patut-patut dia. Kalau tak kerti dia kata betul, dia tak kerti. Saya memang tak kerti. Nampak? Tidak. Saya memang ikhlas. Saya suka tegur. Nampak tak? Benda tak kenal saya sebut. Imam Syafi'i kata, aku tidak pernah berdebat dengan siapa pun sepanjang hayat aku. Sepanjang hayat aku tidak pernah berdebat dengan siapa-siapa. Itu dia. Nampak? Imam Syafi'i tak mau jadi ini antara tu berdebat tak ada pasal ya. Berdebat ni cari kemenangan kan ya. Kerap kali orang dah berdebat ni nak jaga kemenangan. Kemenangan di atas dakwaan kata dia tu betul. Nampak tak? Itu yang silap. Jadi kita kena ambil faham. Jadi makanya yang kata tadi ini, yang pertama kita kena jagalah. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa kariha al-fuqara wal masakin fa da'wahu kadhib. Yang kedua, yang tadi ni orang dakwa dia cinta dekat Nabi. Cinta dekat Nabi tapi dia tidak
Dia amat benci, tak suka kepada orang-orang fakir. Wa kariha, Nabi kata wa kariha fuqara, dia benci pada fakir miskin. Nampak tak? Wal masakin. Jadi tanda cinta dekat Nabi ni tuan-tuan, antara lah yang besar yang cinta dekat Nabi ni, kita sayang orang-orang fakir, kita sayang orang miskin. Sayang fakir miskin ni apa dia? Apa kita buat? Memberi zakat, memberi sedekah, bantu infak sabilillah kepada mereka. Orang yang rajin, yang suka membantu tolong orang miskin ni, itu orang yang kasih kepada Allah, kepada Nabi. Tanda dia. Baru mai yang lain, nampak tak? Bila kita ada kasih kepada orang miskin yang perkara ni tuan-tuan, maka Allah akan buka pintu lain lagi kepada kita, pintu kebaikan. Nampak? Banyak pintu-pintu kebaikan kita akan nampak, ya. Dan mulut kita akan mudah untuk selawat kepada Nabi. Nampak tak? Boleh tak? Itu paling penting. Bila kita selawat kepada Nabi, kita sudah berhubung langsung dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah tu mursyid kita. Nah, dalam kumpulan tarekah, saya pergi mengaji, dia ambil bab tarekah dulu untuk guru beritahu betul lah. Dia kata apa dah balik sudah kita dah terima tarekah, dah duduk dalam khilwah, duduk dalam suluk, ya, bersama untuk guru, ya, 6 bulan bersama untuk guru tarekah. Bila nak balik kampung, untuk guru pesan mana? Balik nanti dua perkara kena buat. Pertama, banyak kita kena dekat dengan orang miskin itu. Ya, nampak? Itu dia. Itu untuk guru yang alim tu semua lah. Itu dia. Dia wali Allah, dia punya karamah, dia cukup alim. Dia cukup alim. Betul? Pesan dia pertama, balik ni kena pergi berdamping orang miskin. Banyak bantu orang miskin, jangan alpakan orang miskin, jangan abaikan orang miskin. Pertama. Yang kedua, banyak selawat dekat Nabi, bahawa ada hubungan balik dengan Allah. Nampak? Jadi hubungan Nabi itu, bila kita selawat dengan Nabi, sendirinya kita sudah berada dalam tarekah. Kan banyak kita dalam tarekah hari ni. Nak pergi cari guru mursyid di mana? Susah nak cari kan? Ya? Tak apa, jangan bimbang. Selawat Nabi ganti dia. Bila tuan-tuan selawat Nabi, tuan-tuan sendiri akan ada hubungan dengan tarekah. Sehingga sendirinya Allah akan bimbing tuan-tuan dalam tarekah, dan kita akan dapat bimbingan langsung daripada Nabi, mursyid dia Rasulullah SAW. Itu yang sebabnya Allah dengan Nabi, dengan para malaikat selawat dekat Nabi itu. Pasal ni kelebihan ni. Nampak tak? Allah letak kelebihan untuk berdamping dengan Allah, mendekati Allah, bersama dengan Allah, melalui baginda besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kata dua perkara ni bila kita buat, baru tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Boleh lah? Tentu akan terpimpin ilmu tu akan diberi oleh Allah secara laluni, Allah akan bagi kepada tuan-tuan. Laginya katanya, wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadhib, dan wa man idda'a khawfan nari wa lam yantahi 'ani dhunub fa da'wahu kadhib. Yang pertama, orang yang dakwah, dia cinta kepada syurga, rindu kepada syurga. Boleh tak? Rindu bukan angan-angan, rindu kepada syurga, tapi dia tidak membenarkan. Dia merindu kepada syurga, tapi maka tidak mau ya sadaq, maknanya tidak bersedekah. Sedekah itu penting. Dan kita sebut kan, sedekah penting. Pintu kebajikan ada 3, tuan-tuan. Semua kebajikan yang tuan-tuan nak buat ni, sama ada kebajikan lahiriah, kebajikan batiniah, kebajikan yang berkaitan dengan nafsiah, kebajikan yang berkaitan dengan masyarakat, kebajikan berkaitan dengan diri, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama, semua jenis kebajikan yang tuan nak buat ni, yang terhimpun dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kebajikan, ya, minta salah kebajikan. Nak dapat kebajikan, dia kena ada pintu, kena cari pintu dia dulu. Dia ada 3 pintu. Tiga pintu ni tuan-tuan kena buka. Bukan satu lah, kena buka 3 pintu, baru boleh jumpa kebajikan. Kalau tak jumpa pintu ni, tuan-tuan tak jumpa kebajikan lah. Boleh bohong sebut dia. Sebab tu kita doa, kita bubuh doa belakang. Sayang saya lah, orang tak ikut. Saya duk buat tu orang tak ikut, orang tak mau tanya. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayy. Yang ni lah jalan nak sampai kebajikan. Ni minta kebajikan, bolehlah.
Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah boleh kan? Last. Boleh last. Kita tak habaq pintu dia, kena habaq pintu dulu. Kan suratul kahfi Tuhan buat. Suratul kahfi 7 orang ahli kahfi yang boleh sampai petunjuk pada pasal ni lah. Minta rasyad. Allah Ta'ala kena tunjuk jalan kebajikan tu. Nampak tak? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, itu dia. Min ladunka rahmah, minta Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana, permudahkan bagi kami dalam urusan kami. Nampak tak? Secara rasyad, ya, secara membimbing kami secara rasyad. Allah nak bawa kita ke kebajikan, kena ambil Allah tu, rasyid tu. Nampak tak? Sebab tu doa tu kita bubuh di belakang last sekali. Semua minta elok, kena bubuh di belakang doa tu. Nampak? Ini tutup guru ni, tutup guru besar di Madura, tutup guru di Mataram, di Sumatera. Tutup semua baca dulu. Kita orang Malaysia, imam-imam kita dulu pasal tak faham, tak kerti. Ya, minta kebajikan, jalan kebajikan. 3 jalan kebajikan, pintu dia kena cari. Yang pertama sekali puasa sunat kena rajin buat. Puasa 6 dia kena habis kan bulan ni. Tak berapa hari lagi lah. Ha? Puasa 6 buat lah. Ha? Kemudian susulan Khamis, Isnin, Khamis jangan tinggal buat. Ataupun 3 hari sebulan. 13, 14, 15. Tiap-tiap bulan kena buat puasa ni. Baru jalan kebajikan. Pintu nombor 1 Tuhan buka. Nampak tak? Inilah rasyad. Yang tadi kita minta Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Boleh. Nampak tak? Ha? Tapi imam-imam dia tak faham. Saya ada buat, dia tak ikut. Tok guru buat tu. Dia mesti tahu pasal apa ustaz baca doa ni lah. Tak ada seorang pernah tanya kat saya. Nampak tak? Dia duk pakai dia, ya Rabbana boleh. Kerana Rabbana ni doa tu masuk semua. Memanglah masuk semua. Nak dapat semua tu dengan rasyad. Kalau tak ada rasyad nak dapat macam mana? Kalau Tuhan tak tunjuk macam mana nak dapat kebajikan? Nampak tak? Petunjuk kena boleh. Bila ada doa tu lah, Ashabul Kahfi sampai keluar bebas daripada sesat, dia terpimpin oleh doa ni. Tuhan bubuh dalam doa Ashabul Kahfi sendiri ya. Tak faham ya? Itu dia ya. Saya pernah sembahyang di belakang ni. Tunggu kita tulis kitab ya. Profesor Muhammadin Wali, dia bubuh doa ni lah. Saya pun tertanya-tanya juga. Pernah sembahyang di belakang Asy-Syafi'i Sahazami, seorang guru besar Mataram ya. Belakang dia sembahyang. Doa ni lah. Besar juga ni, hebat ni. Ya, macam mana ni? Pernah sembahyang di belakang Tengku Zulkarnain, seorang ulama besar daripada Riau ya. Doa di belakang. Nampak? Rupanya baru kita dapat ilmu. Doa dia boleh belakang sebab dia petunjuk. Kalau dia tak tunjuk jalan, kita tak akan dapat kebajikan. Nampak? Ya. Rabbana la tuzigh qulubana, kena buat awal, bukan boleh belakang. Kena minta hidayah dulu, baru boleh dapat semua kebajikan. Nampak? Itu kita faham doa. Doa kita kena faham. Ya. Nak baca doa ni kena faham. Doa tu kena faham. Jangan ikut. Ya. Jangan pakai ya. Pakai ikut ramai. Tak boleh. Ya. Letak kat mana nak letak doa tu. Ya. Supaya kena dia punya adab. Faham ya? Itu paling penting. Lagi Rasulullah kata, ya, barang siapa yang mendakwa cinta syurga tapi tak sedekah. Nombor 1 sekali pintu bajikan adalah puasa sunat. Nombor 2 sembahyang malam tahajud. Jangan tinggal. Tak sembahyang tahajud memang kita tak nampak jalan kebajikan. Tak boleh lepas. Dan yang ketiga, barulah kita sedekah. 3 perkara ni kita rajin buat. Nombor 1 sekali puasa sunat, nombor 2 sembahyang malam, nombor 3 kita bersedekah. 3 ni daripada hadis Nabi. Kalau buka dalam hadis 40, hadis nombor 29. Tuan-tuan buka hadis nombor 29, tuan-tuan bacalah. Kita hadis 40 ada kan? Ya, tak tuan-tuan ada? Tengok ya, hadis nombor 29. Tak silap saya lah. Tuan-tuan boleh buka ya, tengok. Ya, hadis itu riwayat daripada sahabat besar Muaz ibnu Jabal. Itu dia terang. Itu paling penting. Imam Nawawi pilih hadis tu masuk dalam kita hadis 40. Antara satu hadis yang 40 yang wajib wajar umat Islam kena tahu. Itu kata tadi ini. Baik, sambung sikit kita ambil sini. Jadi katanya tadi ini ya. Baik.
Dan sambung seterusnya kata tadi musannif, meskipun pada lahiriah kita lihat wujud, tetapi pada hakikat muka surat 85 atas sekali. Meskipun pada lahiriah kita lihat ada wujud, tetapi pada hakikatnya adalah adam dan tidak ada. Ini kita semua. Sebab kita ni adalah wajhullah, wajah Allah. Kalau kita toslet, dia cahaya keluar pada toslet. Cahaya tu bukan toslet. Yang sebenar-benar toslet lah. Torchlight tu yang sebenar-benar. Cahaya yang keluar pada torchlight tu wajah torchlight. Wajah torchlight adalah cahaya. Nampak tak? Cahaya tu ada? Tak ada. Dia melekat sekali keluar tu. Tak ni boleh pergi kih ada. Kita pun off torchlight, dia padam. Nampak tak? Jadi cahaya yang keluar pada torchlight tu adalah wajah torchlight. Nampak tak? Jangan pergi kata cahaya tu torchlight. Nampak tak? Cahaya tu datang daripada torchlight. Sebenar-benar wujud adalah torchlight, bukan cahaya torchlight. Betul tak? Itu kena faham. Ya? Kita ni macam cahaya torchlight. Faham? Tak lebih. Ya? Dia boleh tarik balik bila-bila masa, dia boleh berhenti. Nampak tak? Dia bergantung kepada torchlight itu sendiri. Nak besar ke, nak kecil ke, nak pudak ke, nak cerah ke, bergantung. Baik. Sebab sekiranya itu adalah hadiah adakan oleh Allah, kalaulah demikian maka sudah barang pasti bagi hamba Allah yang muqarrabin. Siapa hamba Allah yang muqarrabin ni? Kita boleh masuk jadi muqarrabin. Kita kena libat. Saya dah sebut daripada awal dulu, tiap-tiap amalan ibadat kita buat ni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Usalli fardhu subhi raka'atain, ya, ma'muman lillah ta'ala. Kita niat begitu aku sembahyang subuh 2 rakaat ikut imam. Bila kita niat begitu, kita faham begitu qasad dia. Qasad. Niat tu lain tau, qasad. Maksud qasad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi baru kita akan terasa khusyuk dah. Sedap sembahyang. Kalau tak niat begitu payah. Nampak tak? Ya. Bersedekah, nak masuk masjid, lepas masuk RM5 nak tabung. Nampak tak? Niat kerana Allah, qasad dia nak cari keredaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bila dekat dengan yang maha agung, ya, Tuhan yang maha asa, semua kita dapat. Nampak? Semua ada kat dia, semua dia, bukan kita. Jadi niat daripada awal, semua perkara kita buat ni adalah untuk mendekatkan qurbah. Niat kita secara qurbah, kita jadi muqarrabin. Boleh tak? Baru jadi muqarrabin. Jadi kalau dah demikian, maka sudah barang pasti bagi hamba Allah yang muqarrabin dalam akidah dan perasaan sungguhnya pada mereka bahawa alam ini semuanya tidak menghijab mereka, tidak ada sesuatu pun yang menghijab, menghalang, mendindingi kita untuk tidak melihat Allah, tapi Allah telah mereka lihat sebab wujudnya adalah hakikat, sedangkan alam ini tidak menghambat penglihatan dan perasaan mereka kerana wujudnya adalah sekadar lahiriah, ya, adam. Tidak. Dan apa yang boleh kita faham begitulah secara langsungnya. Kemudian Rasulullah ada sebut lagi, dia kata tadi ini, bila ada macam ini tuan-tuan, barulah kita akan rasa sa'adah. Yang kata bahagia itu adalah kita dapat memakrifati Allah, dapat mengenali Allah, merasai kewujudan Allah. Baru kita akan terasa, bila ada merasai kewujudan Allah, kita akan jadi hamba Allah yang terasa nikmat yang paling bahagia. Sekarang merasai, sampai ketika di akhirat kita dapat melihat. Saya dah terang pada minggu sudah kita terangkan untuk melihat Allah dalam syurga. Kena masuk syurga dululah baru lihat Allah. Tak masuk syurga macam mana nak tengok Allah, ya? Nak masuk syurga kena tengok Allah. Kena masuk tengok Allah, kena masuk syurga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kata Allah, kepada Tuhan mereka melihat dalam syurga. Nak lihat Tuhan, bukan semua ahli syurga boleh tengok Tuhan. Banyak orang masuk syurga tak boleh tengok Tuhan. Terlindung. Nampak tak? Pagi, petang, siang, malam jadi satu kesedihan dekat dia, jadi suatu kesesalan dekat dia. Nampak tak? Orang nak masuk syurga pun selesai lagi, tak masuk syurga lagi selesai.
dah masuk syurga pun duk dah selesai dia, aku menyesal silap. Nampak? Pasal apa? Pasal apa tak ada tengok Tuhan? Kerana buat kerja-kerja makruh. Orang yang buat kerja-kerja makruh ni memang tak dapat tengok Allah dalam syurga. Boleh masuk syurga tapi tak dapat tengok. Nampak tak? Sampai ketiga yang Tuhan izin baru boleh lah nak. Makruh, benda-benda makruh ni jangan buat lah. Antara makruh yang pertama sekali, jangan tinggal benda-benda sunat. Apa yang Tuhan sunatkan, Nabi sunatkan, buat. Nampak? Yang kedua, kita jadikan amalan-amalan harus kita sunat. Makan tu harus, cuba niat jadi sunat. Ya Allah, aku makan makanan yang kau bagi ni supaya aku dapat berdiri tulang belakang aku boleh buat ibadat kepadamu. Ya Allah, maka tu aku makan. Nampak ya? Tu lah. Ya Allah, aku makan ubat ni bukan patut nak sembuh penyakit. Bila aku sembuh sakit, senang aku bekerja untuk beribadat kepadamu. Ya Allah, makan ubat tu jadi sunat. Nampak tak? Ya Allah, aku tidur. Aku tidur nak cari suatu kekuatan. Nampak tak? Bila kekuatan yang aku dapat kekuatan ini, aku dapat melaksanakan kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Boleh beribadat dengan sempurna. Ya Allah, nampak? Tidur jadi ibadat. Itu dia. Nampak? Boleh faham? Ya, itu benda harus kita niat jadi sunat. Itu nombor 2, sunat. Nombor 3, melanggar perkara-perkara yang makruh. Dah makan benda-benda yang membusukkan mulut. Ya, makan benda-benda makan durian makruh. Makan durian makruh ke apa? Yang salah faham lah. Tapi yang tu yang sedap. Benda makruh ni sedap-sedap belakang sampai belacan sedap. Benda-benda makruh ni memang sedap. Tak boleh lari petai jeruk, jari jeruk, buah petai cuba bagi kat buruk dia lari kan, keras tak mau. Nampak? Mampelam dia ambil. Mampelam wangi, dia mau, nampak tak? Kita bagi apa? Bagi petai, bagi jeruk, bagi apa jerin kat dia. Lari habis. Kita kopek siap, buang. Jangan kata kopek lah, orang Kelantan marah. Kita rongkah baik-baik buah jerit, cuba bagi biji jerit. Kerah lari, kita mau. Kita duduk makan. Dia berhenti lah. Tapi untuk ubat boleh lah. Petai ni bagus sebagai ubat. Untuk cuci buah pinggang bagus je. Dia ada belerang kan. Dia ada belerang. Belerang tapi bau busuk. Sekali-sekali boleh lah. Janganlah selalu. Bukanlah tak ada makan langsung. Sekali makan sampai petai, makanlah. Jangan jadi tabiat aja. Itu je lah. Jangan jadi tabiat. Jadi maknanya benda-benda makruh kita buat ni memang tak masuk. Kita tak dapat tengok Allah dalam syurga. Walaupun dah masuk syurga. Itu jelas sekali tuan-tuan. Itulah kata jadi kita kena cari, insya-Allah. Kita akan sambung pula pada muka surat 85. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Pula kita akan masuk yang ni pula, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin وعلمنا علوم الأولين وفهمنا فهم الساقبين وارزقنا رزق الطالبين ورفعنا مقام رفع في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.